Ya, hubungan seksual. Okey, maka fa'amana, usah ulang balik ya. Sebab tadi tak sempat rakam. Fa'amana ya. Boleh tak letak lutun di depan? Boleh. Ya, kita kata tuan-tuan boleh tulis di bawah tu ya. Mula-mula letak satu ayat fa'amana lahu lutun. Tu ayat pertama. Ayat kedua, tuan-tuan dahulukan lutun. Falutun ya, letak lutun tu antara fa dengan amana. Falutun amana lahu. Ya, maka Nabi Lut telah beriman kepadanya, kepada Nabi Ibrahim. Maknanya kita jadikan lutun tu di depan. Maksudnya lutun menjadi subjek. Ya, bila dia jadi subjek, maknanya the focus is on lutun. Ya, the focus is no longer on amanah, bukan lagi. Ya, fokusnya adalah kepada Nabi Lut tu, kepada ya subjeknya. Sebab tu kita panggil subjek. Sebab subjek itu merupakan perkara yang menjadi fokus. Ya, jadi lutun dulu. Tetapi di sini dalam ayat ni Allah tidak memberi keutamaan pada Nabi Lut tu. Ya, pasal yang beriman dengan Nabi Ibrahim ada seorang lagi. Ya, siapa lagi seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang beriman kepada Nabi Ibrahim selain daripada Nabi Lut? Ada seorang lagi di Iraq tu. Siapa yang beriman? Ya. Siapa dia? Tan Sri Sarah. Hasmah? Ya. Sarah. Sarah isteri Nabi Oh. Nabi Ibrahim. Dua je beriman. Seorang lelaki Lutun, anak saudara Nabi Ibrahim, seorang lagi Sarah, juga anak saudara Nabi Ibrahim, yang pada masa itu syariat membenarkan seorang bapa saudara berkahwin dengan anak saudaranya sebab tak ada orang lain beriman. Kalau tak boleh kahwin, memang tak boleh lah. Tak ada zuriat lah. Ya, macam mana nak ada zuriat? Macam mana nak keluar Nabi Ishak nanti? Ya, sebab tak boleh. Jadi syariat tu ada pengecualian pada masa tu. Okey, Ustaz ulang balik. Jadi ayat pertama, tuan-tuan boleh letak fa'amana lahu lutun. Macam sama sebiji macam ni. Ya. Ayat kedua, falutun amana lahu. Ya, maka Nabi Lut telah beriman kepadanya. Jadi lutun menjadi subjek. Maknanya the focus is on Lut. Sekarang ya, ayat yang kita tengok depan mata ni ayat 26, the focus is on amana, verb tu. Ya, verb tu. Boleh tak letak lutun tengah-tengah? Fa'amana lutun lahu boleh. Fa'amana lahu lutun boleh ya. Secara umum tak ada beza. Kalau letak lutun di tengah-tengah, di antara amanah dengan lahu ataupun selepas lahu tak ada beza sangat. Ya, kerana ayat tu masih menjadi lutun, tetap menjadi pelaku dia, menjadi dua dia. Ya, lutun tak boleh jadi subjek kerana nak jadi subjek lutun mesti datang sebelum verb. Kalau dia datang sebelum verb, subjek. Kalau dia datang selepas verb, sama ada immediately after amanah ataupun selepas lahu, dia tidak ada beza lah. Tak ada beza sangat. Itu hanya nak menunjukkan flexibility ayat saja. Okey, boleh ya? Boleh apa Syarin? Okey? Okey, faham Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Apa Tan Sri Hasmah? Okey. Alhamdulillah, saya baru masuk. Sorry ya, lambat sikit masuk. Tapi dapat kan? Ustaz bagi contoh 3 tadi. InsyaAllah. Okey, Lutun alhamdulillah. subjek. Orang Ya, lain? di sini lutun tu kita kata subjek. Kalau dia duduk di depan lah ya, depan Ya, verb, dia mesti depan depan verb. verb. Ya. Kalau dia belakang pada verb, tak kira lah dia immediately di belakang ataupun 2-3 batu lepas tu ke, dia tetap menjadi dua. Tetap jadi subjek ya? Tak, tetap jadi dua lah, apa subjek pula. Jadi dua. Oh, dua. Ada dua. Okey. Faham. Jadi yang kita bincang ni ialah kedudukan Lut tu. Ya. Hmm. Pasal apa Lut tu boleh letak belakang, boleh letak depan. Depan tu maksudnya depan daripada verb amanah tu. Ya. Bukan maknanya depan tu pada sebelum fa tu. Ya. Sebab fa tu dia additional. Dia memang pembuka ayat. Ya. Dia kita kata sentence opener. Ya. Jadi bila dia sentence opener, kita tak bolehlah letak lutun fa amanah. Tak kena lah. Kita kena kata fa lutun. Fa dulu. Sebab dia sentence opener. Tun mana lahu. Falutun mana lahu. Barulah lutun tu jadi subjek. Ya, the focus is on lutun. Tetapi kalau lut tu datang selepas verb, dia akan jadi dua. Dua maknanya pelaku dia. Ya, amanah tetap jadi verb lah. Okey ya, itu Yes. dia. Okey, InsyaAllah. harap dah tahu ya, dah dapat. Kalau orang lain ada nak tanya, Kak Mas ada apa? Kak Mas ataupun yang lain-lain silakan. Kalau ada, ya. Ada tak ada?
Faham. Okey. Ustaz, Ya. Ustaz, mana tu dalam Quran ada hamzah, yang ni tak ada hamzah. Jadi adakah ni cara penulisan dia? Ya, ini adalah cara tulisan saja. Ya, cara menulis saja ya. Jadi kalau kita tengok dalam Quran ya, apa ni, Kak Norma tengok dalam suratul Ankabut ke ada hamzah? Ya Ustaz, muka surat Okey ya. Sekejap Ustaz tengok ya. 399. Muka surat berapa? 399. Okey, 399 sekejap Ustaz tengok ya. 399 pada ayat yang ke-26 ya, mana. Oh, tapi hamzah tu dia letak sebelum alif ya. Jadi tadi Ustaz terkejut juga kalau Kak Normah kata hamzah tu atas alif. Tak. Atas dia apa ni, hamzah tu sebelum alif. Bila hamzah tu sebelum alif, tuan-tuan tengok Quran masing-masing. Kalau hamzah sebelum alif maknanya ya tetap juga dia itu cara menulis saja. Sebab kalau macam yang ada dalam buku kita ni, dekat skrin yang Ustaz tunjuk ni, yang Ustaz share ni, itu maknanya ada double alif. Tapi dekat sini ada hamzah, ya tetap sama juga. Walaupun ya nampak macam alif saja, sebenarnya bukan alif saja, dia hamzah alif, tetap dua huruf juga. Ya, cuma dalam skrin, ya pada skrin, dua alif, mim dan nun, 4 huruf. Tapi dalam Quran Resam Osmani kita, hamzah, alif, min, nun. Tetap 4 huruf juga. Maknanya dia adalah verb yang terdiri daripada 4 huruf. Tak ada beza. Cuma cara penulisan saja. Sama ada kita buat double alif ataupun kita letak hamzah depan alif. Bunyinya pun sama. Mana. Tetap sama. Ya, kita panggil dia mad asli lah. Ya, mad asli 2 harakat. Mana. Kita tak boleh baca laju kan. Mana tak boleh. Mana. Yang pada skrin mana sama, sebutan yang sama ya, tetap 4 huruf ya, maknanya verb 4 huruf, past tense verb. Yang beza adalah cara penulisan saja. Jadi tak ada hal lah ya, kita kata sama ya. Ini apa kita panggil ya, kepelbagaian cara menulis Al-Quran tu, itu jelah ya. Okey, ada lain silakan ya. Untuk yang permulaan Ustaz Arab tak ada apa ya. Mana lahu lutun, Nabi ya. Ustaz, saya nak tanya tentang partikel lam ni. Partikel lam untuk lahu ya. Li dengan la kan Ustaz. Kalau la tu sesungguhnya ya. Kalau la di sini, kalau la baginya lah, telah beriman kepadanya atau baginya. Di sini yang lebih tepat kepadalah. Oh, maknanya li dengan la tu boleh combine lah. Kadang-kadang la, kadang-kadang li. Tengok kesesuaian. Okey Ustaz. Boleh jadi kesesuaian tu maknanya kita tak boleh kata mana lihu. Lihu tak kena lah. Bunyi pun tak sedap. Ya, tapi kalau mana lahu. Kalau hu biasanya lahu. Ya, kalau ha pun sama, laha. Kita tak kata liha. Liha jadi orang perempuan pula, leha. Ya, jadi lahu, laha, lahuma, lahum, laka. Ya, macam kita kata assalamu alaika kan? Ya, alaika. Jadi kita tak kata assalamu alai apa. Kalau dia perempuan, assalamu alaiki. Tapi alai itu masih sama, ya. Dia tak berubah. Tapi lam di sini tengok keadaan. Ya. Jadi biasanya lam tu baris atas, lahu. Ya, biasanya. Dan di sini dia adalah partikel. Ya, dia partikel preposition sama. Baginya. Patutnya lahu tu, hu tu baris bawah, tapi tak boleh baris bawah sebab dia abnormal noun. Pasal dia adalah pronoun. Dia adalah ganti nama. Ganti nama dia tak makan zaman. Dia tidak terkesan dengan preposition yang datang di depan dia. Ya. Fa'amana, maka amana telah beriman. Ya. Maka di situ boleh membawa makna segera. Maksudnya, apabila Nabi Ibrahim ya, dia dakwah kepada Nabi Lut, ya, masa tu Nabi Lut belum jadi nabi lagi, dia terus beriman. Tu makna fa'amana, immediately. Lepas macam contoh Abu Bakar kan. Ya, kalau Abu Bakar, Nabi dakwah pada Abu Bakar, hari yang sama Nabi dakwah, masa-masa dan tu juga masuk Islam. Kalau Umar tak. Ya, kalau Umar summa, kemudian 6 tahun lepas tu baru beriman. Jadi lambat beriman Sayyidina Umar tu, sempat nak bunuh Nabi lagi. Jadi kalau lambat summa, tapi kalau segera itu je beza dia. Ya. Maka Nabi Lut seperti mana Sarah bila didakwah terus beriman kepada Nabi Ibrahim. Waqala ya,
dan Nabi Ibrahim pun berkata, ya, kepada Nabi Lut, ya, apa yang dia kata, ini sesungguhnya aku, patutnya ada ya, tapi Resam Osmani tak letak ya. Fa ini, maka sesungguhnya aku, ya, kata Nabi Allah Ibrahim, muhajirun, ya, aku akan berhijrah, ya, aku akan berhijrah ila Rabbi, kepada Tuhanku. Maknanya bila dia nak berhijrah kepada Tuhanku, maknanya nak berhijrah untuk, kalau di sini disebut, ya, I will emigrate to the service of my Lord. Ya, maknanya Allah dah perintah dia keluar daripada Iraq, pergi ke Palestin. Ya, maka perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu akan dipatuhi. Kerana apa? Kerana apabila Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Sarah duduk di Iraq, mereka tak boleh beribadah. Ya, mereka terpaksa berlawan dengan raja yang mengaku sebagai Tuhan. Samalah macam Nabi dan para sahabat. Ya, apabila orang Mekah nak bunuh Nabi, Nabi tak boleh sembahyang secara terang-terang depan Kaabah. Ya, mereka dipukul, mereka diludah, mereka dihina dan sebagainya. Maka kena hijrah. Hijrah tu kepada Tuhan. Ya, tempat dia mana? Tempatnya Madinah. Kalau macam Nabi Ibrahim, pindah keluar daripada Iraq menuju ke Palestin. Macam itulah, sama aja. Ya, cuma lokasinya berbeza. Nabi Ibrahim ke Palestin, Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tujuannya ila Rabbi, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kerana di Mekah ada halangan. Madinah clear, tak ada hal. Ya, di Iraq ada halangan, tapi di Palestin clear. Itu maksudnya muhajirun ila Rabbi. Ada soalan? Ustaz, Ya. saya cara penulisan fa tu dia macam alif madah ni kan. Bila Yang alif mana? Fa madah mana? macam baca ni yang fa mana, fa amana ni. Oh, berapa Macam fa mana kan. Tan Sri undur balik ni. Tadi Ustaz dah tanya dah. Sorry. Soalan. Saya tak tanya tadi, tapi Ustaz dah semua terus bercakap, jadi saya tak naklah potong. Saya nak patah balik. Boleh potong, tak ada hal. Sebab Ah. kalau kita dah ke depan, dah kena undur balik ni, okey. Itulah saya baru sedar yang alif madah ni, ini tadi Ustaz kata dalam Quran ada hamzah, cara penulisan kan ada hamzah. Tu kalau ada hamzah teranglah kita tahu fa mana. Tapi ini macam fa mana? Bukan Alif fa mana? madah. Fa'a mana? Ya, ini macam alif madah, ini alif Macam. madah kan. Tapi tak boleh lah sebab kalau tu, ya, kalau fa mana, ya, fa tu tak ada baris. Betul. Di Jadi sini fa tu ada baris. Jadi confuse lah sikit cara penulisan ini. Jadi kalau kita tak nak confuse, kita balik pada Resam Osmani yang kita baca di Rasam Malaysia lah. Betul lah. Ya. Sebab tuan-tuan kena ingat, buku ni yang buatnya Pakistani. Bila Pakistani buat, ya, dia pakai Pakistani punya style penulisan. Dia tak pakai Resam Osmani purely macam kita di Malaysia. Tu je lah isu dia. Okay. Betul. Ya. Jadi fa'a mana, ya. Yang membezakan ialah fa berbaris atas. Fa fathah. Kalau fa tu tak ada fathah, maka bunyinya fa mana. Betul. You are right. Okay, terima kasih. Ya, sama. Ya, kita move on. Waqala, waw juga, ya. Waw boleh jadi sentence connector. Waw juga boleh jadi sentence opener. Dua. Kalau fa tadi sama juga. Fa kalau dia duduk di awal ayat, ya, dia boleh jadi sentence opener lah. Tapi kadang-kadang dia duduk di tengah-tengah, dia jadi sentence connector. Dia dua je, either or. Opener ataupun connector. Macam di sini waw, ya, dia jadi connector. Waqala, dan berkatalah. Siapa berkata? Nabi Lut, bukan. Nabi Ibrahim berkata, ini sesungguhnya aku muhajirun. Kerana yang diperintah mesti Nabi Ibrahim. Pasal yang dapat wahyu kan Nabi Ibrahim. Nabi Lut dah dapat wahyu? Belum. Dia belum jadi Nabi lagi. Jadi Nabi Ibrahim lah yang diperintah untuk berhijrah tu. Bila Nabi Ibrahim diperintah untuk berhijrah, maknanya dia akan bawa juga Nabi Lut dan Sarah. Ya, menuju kepada Tuhan mereka. Maknanya menuju kepada ibadah kepada Tuhan. Kerana di Iraq tak boleh sembah Tuhan dengan apa kita panggil, dengan mudah. Mereka dilarang, dihalang, ya. Malah Nabi Ibrahim dijatuhkan hukuman bakar hidup-hidup. Ya, sedangkan kalau mereka berpindah ke Palestin lebih terbuka. Orang sana lebih terbuka, ya. Itu jadi maknanya tidak ada banyak masalah, boleh. Ya, macam kita kata di Perancis contoh kan, ya. Kalau orang perempuan pakai tudung, terutamanya di tempat-tempat awam, ya, boleh dikenakan hukuman, ya, boleh didakwa, boleh dibawa ke mahkamah, boleh didenda, kena penalti sebagainya. So maknanya ada cabaran, ya. Tetapi ya, kalau orang Islam pindah daripada Perancis ke tempat lain, menanglah orang-orang yang menentang Islam tu. Ya, sebab tu ada jutawan kan, jutawan daripada Morocco tak salahnya.
Setiap perempuan yang disaman kerana memakai tudung di halayak ramai, ya, di kawasan-kawasan government officer dan sebagainya, ya, dia akan fight. Dia akan bawa ke mahkamah. Dia akan fight. Kalau perempuan tu kalah, dia akan bayar saman. Tu hebatlah, ya. Itu di Perancis. Okey, ya, itu cerita dia. Rabbi, Tuhanku, mana Tuhan yang mencipta aku. Oleh kerana Tuhan yang mencipta, maka kita tutang budi dengan Tuhan. Maka kita sembah dia. Ya, selain daripada Tuhan tu yang mencipta, yang mengurus hidup kita dan yang memberi rezeki, maka Tuhan itu jugalah yang kita sembah. Ya, jadi ini untuk pindah ke tempat yang Allah perintah. Nabi Ibrahim lah yang dapat wahyu tu, bukan Nabi Nuh. Ya, sebab orang tanya, orang kata patutnya muhajirun ni Nabi Lut lah. Pasal cerita Nabi Lut. Dia bukan cerita Nabi Lut saja, dia cerita Nabi Ibrahim. Ya, dan Nabi Lut. Nabi Lut belum jadi Nabi, Nabi Ibrahim yang jadi Nabi. Sebab tu yang dapat wahyu Nabi Ibrahim. Siapa yang nak hijrah? Muhajirun Nabi Ibrahim. Ila Rabbi, kepada Tuhanku. Ya, jadi dia ajak sekali Nabi Lut dan Sarah. Innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya dia tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dialah Al-Aziz yang Maha Perkasa, ya, Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Allah yang Maha Bijaksana. Sebab itulah Allah suruh Nabi Ibrahim berhijrah peringkat awal, dakwah dulu di Iraq tu, dakwah di Babylon dulu, ya. Bila dakwah tak boleh nak pergi, maka baru hijrah. Nabi pun sama juga. 13 tahun duduk di Mekah tu. Ya, patutnya Nabi, ya, bila orang Madinah dah terima Islam, patutnya Nabi hijrah je lah. Tak, Nabi bertahan lagi di Mekah. Sebab dakwah Nabi masih ada ruang. As long as ada ruang, ada space untuk berdakwah, kita kena stay put kat situ. Ya, boleh bertahan lagi, stay put. Ya, tetapi kalau dah dijatuhkan hukuman bunuh, habislah. Sebab tu Nabi Ibrahim, ya, keluar daripada Iraq sebab dah dijatuhkan hukuman bunuh. Nabi Muhammad, ya, dah dijatuhkan hukuman bunuh, ya. Rumah Nabi dah dikelilingi lebih daripada 9 orang, bawa pedang, ya, nak bunuh Nabi. Baru Allah perintah Nabi keluar untuk berhijrah ke Madinah. Sama, tuan-tuan. Dia punya ceritanya sama. Ya, sebab tu bila kita belajar sirah nabi-nabi terdahulu, sebenarnya perkara yang sama berulang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok perkara yang sama berlaku, ya. Cuma, ya, Nabi Ibrahim berhadapan dengan raja yang zalim, Nabi Muhammad berhadapan dengan para pembesar Quraisy yang zalim. Itu je beza dia, ya. Nabi Musa berhadapan dengan raja yang zalim juga macam Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Musa pun diperintah untuk hijrah, ya, ke bumi Palestin juga. Keluar daripada bumi Mesir, ya. Jadi maknanya cerita tu hampir sama. Ya, cerita-cerita Nabi dan Rasul ni. Kalau kita perhatikan, ya, dia punya pattern tu lebih kurang sama je, tuan-tuan. Sebab tu bila kita baca Quran, kita kena kenal pasti dia punya pattern. Ya, pattern tu mana cerita Nabi dan Rasul tu, dia punya apa kita panggil, ya, dia punya jalan cerita tu kita kata lebih kurang sama je. Jalan cerita dia, ya. Storyline dia. Storyline dia hampir sama, tuan-tuan, ya. Okey. Innahu, sungguhnya dia, Allah, huwa, dialah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim, lagi bijaksana. Ya, kita tak letak wow. Ya, ada orang tanya, pasal apa Allah tak kata innahu huwal aziz wal hakim, tak? Ya, kerana kalau kita kata Al-Aziz wal Hakim, dari segi bahasa lebih sedap, tak ada wow. Al-Azizul Hakim. Ya, terjemahan bahasa Melayu, dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Lagi sedap bunyi dia, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, kan? Ya, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, pengasihan. Ya, pengasihan ni ataupun belah kasihan. Okey, ada soalan, silakan. Sebelum kita pergi ke contoh yang lain. Ada apa? Ya. Kalau ada apa-apa, ya. Tadi Ustaz ada sebut tentang tujuan hijrah. Satunya untuk dekatkan dengan Allah. Betul. Yang keduanya dengan dakwah. So dua-dua istilah tu sama tak Ustaz? Tak samalah, ya. Sebab mendekatkan diri pada Allah tu memanglah dakwah pun ibadah juga. Ya, tetapi ibadah macam solat dan sebagainya, dia ibadah dalam bentuk individual. Ya, contoh kita kan, ya, kita kata, ya, kita duduk satu tempat. Contoh kita duduk di negeri majoriti orang bukan Islam. Kita 2 orang je. Kita dengan suami kita je Muslim, ataupun kita dengan abang kita je Muslim. Ya, kita ibadah kat rumah je lah. Ya, maknanya kita selamatlah, ya, tetapi kita ada satu lagi tanggungjawab. Kita kena dakwahlah pada jiran. Kita kena dakwahlah pada kawan-kawan ofis kita, ya. Jadi dua-dua ibadah, tetapi solat, puasa ibadah individual,
sedangkan dakwah yang ibadah untuk mass, untuk massa, untuk ramai. Ada beza. Dua-dua ibadah sama. Ada lain? Silakan. Ada apa? Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Tuan-tuan dan puan ada apa? Kak Mas? Ada apa? Ustaz, Ya, Kak Norma. Ustaz, muhajirun sebab dia ada tanwin, dia noun. Tapi kalau kita tengok dia punya terjemahan, dia macam I will immigrate ataupun berpindah. Nampak macam verb. Ya Ustaz? Betul. Terjemahan tu ialah nak buat macam mana? English kan? Ya, tak boleh lawan bahasa Quran lah. Muhajirun memang ada makna aku akan berhijrah. Memang ada makna. Sebab muhajirun di situ, walaupun dia noun, memang noun, tapi dia berfungsi sebagai verb. Yang ini yang kadang-kadang susah sikit. Ustaz bagi tahu ya. Muhajirun ni is a noun. Macam mana kita tahu dia noun? Dia mula dengan mim dan dia berakhir dengan tanwin. Confirm dia adalah noun. Tak ada khilaf. Ya. Tetapi ya, fungsi dia juga sebagai verb yang akan datang. Maknanya dia future tense. Dia future tense tu. Sebab tu tengok terjemahan. Indeed tu ini, ya, indeed tu ini apa, ya? Indeed ini sesungguhnya aku, ya, muhajirun, I will emigrate. Ya, muhajirun tu ada tak makna future tense? Ada makna future tense. Ini mungkin tinggi sikitlah, ya. Tapi Ustaz nak bagi tahu macam Kak Norma cakap tu betul. Seolah-olah muhajirun tu adalah verb. Sebenarnya dia bukan verb, dia noun. Tapi dia function, ya, as a verb, future tense verb. Tuan-tuan kena salin je, tak apa. Kalau tak faham sangat pun tak apa, biar dulu. Salin je Kak Norma. Muhajirun tu is a noun, ya, tetapi dia function, ya, as a future tense verb. Future tense verb, ya. Sebab tu ada makna I will emigrate terjemahan dia. Okey tuan-tuan, ya. Tak apa, jangan tanya panjang lagi lah, ya, sebab kita belum pergi ke situ. Cuma sebab Kak Norma dah raise the question, so Ustaz answer je lah. Ustaz respon. Okey, ada lain? Silakan. Ada apa nak tanya? Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ustaz, Ya. inna sesungguhnya, Hmm. ini yang lepas wakola tu pun sesungguhnya juga ya. Sesungguhnya saya. Kalau inna sesungguhnya, ya. Patutnya asalnya dia inna tu, tapi dia bercampur dengan ya kat belakang, dia bersambung. Bila dia bersambung tak bolehlah baca innai. Ya, asalnya kan inna. Inna kan sesungguhnya. Inna ni macam ni. Inna ni yang Ustaz highlight ni. Inna kan sesungguhnya. Ya, ya. Sebenarnya ini pun sama juga ni. Sebenarnya dia asalnya inna. Tetapi bila dia bersambung dengan ya, maka tak bolehlah kita baca innai. Innai tak boleh. Kita kena baca inni. Sebab dia kasrah. Sebab dia ya. Okey. Kat sini. Kalau dekat innahu, pasal apa kita tak baca inni? Pasal dia bukannya ya. Dia bersambung dengan hu. Bila bersambung dengan hu, innahu. Kalau bersambung dengan ha, innaha. Kalau bersambung dengan ya, dia jadi inni. Itu jawapan dia. Boleh? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Lain ada apa? Silakan. Tuan-tuan bagi faham, ya. Ustaz, Rabbi tu compound noun kan? Rabbi adalah compound noun, betul. Ada apa? Ada Rob dan ya. Ya, ya tu saya, ya, ataupun saya punya. Dia possessive pronoun kita panggil, ya. Mana kepada Tuhan saya. Tuhan saya kan my God. My God, ya. Jadi my God. My God tu ada dua lah. My dengan God. Ya, jadi God tu dia punya first noun. My tu ialah second noun. Ya, jadi dua. Dia adalah compound noun lah. Walaupun dia dua. Walaupun dia pendek kecil. Tapi dia memang tetap, ya, compound noun juga. Okey, ada lain. Silakan. Ada apa? Azizul Hakim tu bukan follower Ustaz. Al-Hakim tu, ya. Al-Hakim bukan follower lah. Ya, kalau kita nak kata follower boleh juga, ya, tapi biasanya follower didahului dengan waw. Al-Azizu wal Hakimu. Tu clear sebab ada waw. Waw tu yang connect di antara Aziz dengan Hakim. Tapi kat sini tak ada waw. Ya. Bolehlah kita kata follower, ya. Pasal baris dia sama. Alif lam sama depan, al Azizu, Hakimu sama, ya. Tapi yang kita panggil follower biasanya lebih kepada kalau ada waw, ada summa, ada fa, ya. Maknanya kalau ada sentence connector ataupun verb connector, baru dia confirm follower, ya. Secara umumnya macam tu.
Tapi kalau kita nak kata dia follower, macam follower boleh lah. Dia macam follower juga. Pasal baris dia sama. Boleh je. Okey, ada lain? Silakan. Ada apa? Perempuan, ya. Haji apa tak ada ini. Haji Megat tak ada. Ya. Orang lain ada apa tu? Ya. Sebahagian Ustaz tak kenal ni. Ustaz nak panggil pun takut nanti salah panggil nama, ya. Ni Haji Ramlan ke siapa ni, ya. Kak Liz tak nampak, ya. Kak Liz tak ada ya, Kak Liz? Ada nama dia Ustaz. Takut dia pakai Haji Ramlan ni. Ni Haji Ramlan suami Kak Liz ke bukan? Kalau tuan-tuan tak jawab, Ustaz mati akal tuan-tuan. Ya. Kita bila bercakap dengan orang ni, orang tak jawab, alah. Ya. Macam kita bercakap dengan dinding je lah. Ya. Atas nama Ramlan ni siapa minta Nama maaf ni, baru, Ustaz? Ustaz. Ya. Tengok banyak orang baru. Tak apa, tak ada masalah. Kita welcome. Ya. You are most welcome. Cuma kena respon lah sikit. Jangan diam lah. Sebab kalau diam, Ustaz tak tahu. Ya. Okey, tak apa. Sebab tak nak jawab, Ustaz tak boleh inilah. Tak boleh tanya panjang lah. Ya. Sebab tuan-tuan tak respon. Jadi Ustaz tak mati akal. Tak boleh nak kata apa. Mana ada Ramlan? Ramlah lah Ustaz. Ramlah ke? Sorry. Perempuan. Oh, perempuan. Sorry. Ya. Ramlah sebab orang tak jawab. Ramlah. Tak nampak, ya. Ramlah. Okey, ya. Ni ada ramai lagi ni, ya. Tapi tak tahu, ya. Nama-nama ni, ya. Tak apa, ya. Jadi kalau tak ada apa, Ustaz anggap perempuan faham lah, ya. Bila dah faham, kita kena move on lah. Ada apa-apa tak last? Ya, ada apa-apa tak soalan tentang ayat ni? Nak bagi faham. Sebab tak nak nanti kita kena ulang balik ke ayat ni, ya. Kalau kita dah habis, dah habis. Ada apa-apa soalan? Silakan. Ustaz layan je kalau ada. Yang dah bertanya pun boleh tanya lagi. Silakan. Al-Hakim tu jadi adjektif ke, Ustaz? Al-Hakim, ya. Al-Hakim, ya. Dia memang adjektif lah, ya. Sebab Al-Aziz maknanya Allah yang maha berkuasa. Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Memang dia sifat. Ya, sebab tu kita panggil dia sifat-sifat Allah. Ya, kita panggil Al-Asma'ul Husna. Ya, ataupun ya kita panggil nama-nama Allah. Ya, dalam bahasa Inggeris kita terjemahkan the attributes, kan? The attributes. Attribute tu apa? Attribute tu adalah sifat lah. Sifat-sifat Allah. Betul. Ya. Okey, ada lain apa? Tak ada? One last round Ustaz. Ya. One last round daripada Fa'amana tu Ustaz. Telah Ulang. beriman kepadanya Nabi Lut dan berkatalah sesungguhnya saya. Siapa berkata? Saya. Siapa yang berkata? Nabi Ibrahim. Okey. Sesungguhnya saya berhijrah. Akan berhijrah kepada Tuhanku untuk beribadah. Sesungguhnya dia, huwa tu terlepas Ustaz. Sesungguhnya dia tu dia Allah, huwa dialah. Huwa di sini adalah apa kita panggil, ya, dia adalah emphasis. Sesungguhnya dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi huwa ni dia penekanan lah. Patutnya tak perlu letak huwa ni. Patutnya innahul azizul hakim. Dah cukup dah. Tetapi kalau diulang innahu huwa, ya, kalau innaha hiya, ya, itu adalah apa kita panggil emphasis lah, ya, untuk kita emphasize sesuatu. So kita gunakan particle of emphasis dia panggil, ya. Huwa ni adalah noun, ya, tetapi dia jadi noun yang berfungsi sebagai apa kita panggil alat untuk kita emphasize. Sesungguhnya dia yang ni Allah, dialah, ya, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey, ada. Okey, terima kasih Ustaz. Sama, ya. Okey, selesai, ya. Tak ada tanya, maknanya perempuan dah faham, ya. Terus kita pergi kepada partikel yang ke-8 pula. Ya, in. Bukan inna, ya. Kalau inna sesungguhnya. Macam di atas tadi. Innahu, sesungguhnya dia. Inni, sesungguhnya saya. Ya. Yang di sini bukan inna, sesungguhnya. Ya. In saja, in. Kalau in makna apa? In makna if, jika. Jika. Ya, jika. In ja'akum fasikun. Ya, in ja'akum. In jika, ya. Wa in kuntum. Wa in kuntum, panjang sikit ayatnya. Ya, Suratul Baqarah ayat 23, wa in dan jika
kuntum kamu benar-benar. Ya, kat situ tak ada makna benar-benar tu. Tak ada terjemahan, ya. And if you are in doubt about what we have sent down upon our servant, ya, wa in kuntum. Kuntum ni asalnya antum. Ya, in antum fi raibin boleh. In antum tak salah. Ya, tetapi sebab apa dia letak kuntum? Sebab ada makna benar-benar. Jadi kuntum tu, ya, kuntum tu asalnya apa? Apa dia punya asal dia apa, Kak Zainab? Apa asalnya kuntum tu? Kana. Campur? Kana campur antum. Okey, ya. Kana campur antum. Kana past tense. Antum dia pronoun, ya. Kana campur past tense, kana past tense campur antum kuntum. Ya, tuan-tuan jangan tanya pasal apa tak baca kana jadi kantum, tak. Orang tak baca kantum, orang baca kuntum. Ya, jadi itu kita kena follow je, tak boleh lawan-lawan, ya. Kana campur antum jadi kuntum. Pasal apa tak kata wa in antum je, ya? Kerana ada makna lebih lagi nak letak ke situ. Wa in kuntum, dan jika kamu benar-benar, ya, jika kamu benar-benar fi raibin, di dalam raibin, keraguan. Raibin dibaca dengan tanwin kasrah kerana ada fi. Mimma, ya, berkaitan dengan atau tentang apa yang nazzalna, kami telah turunkan. Kami itu siapa? Allah. Sebab yang menurunkan Quran tu Allah. Ya. Jadi kalaulah kamu semua benar-benar berada dalam keraguan, ya, tentang apa yang kami telah turunkan. Maknanya tentang Al-Quran yang kami telah turunkan ala abdina, kepada hamba kami. Hamba kami di sini siapa dia? Nabi Muhammad lah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu, maka datangkanlah. Maknanya Allah apa ni? Allah cabar. Ya, Allah cabar, ya. Allah kata fa'tu, datangkanlah bisuratin, dengan satu surah, min mislihi, ya. Apa ni yang semisal dengannya. Min mislihi, yang semisal dengan Quran tu. Kalau boleh bawalah, buatlah, ya. Panggillah kamu punya sastrawan, ya, panggillah kamu punya pakar-pakar bahasa berkumpul, buat macam ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu dia. Ya, okey, ada apa-apa nak tanya tentang ayat tu, permulaan tu? Wa in, dan waw tu sentence opener, boleh juga jadi sentence connector. Kita kena tengok ayat depan dia. Jadi waw tu boleh fungsi dia sebagai connector ataupun opener, boleh. Ya, wa in kuntum, dan jika, in jika, ya, if, ya, dia conditional lah, ya, conditional particle kita panggil, in jika. Kalau tak adalah. Kalau kamu tak ragu, tak apalah. Tapi kalau kamu ragu, in kuntum, jika kamu benar-benar di dalam fi raibin, keraguan, mimma, ya, berkenaan dengan apa yang nazalna, kami telah turunkan secara berperingkat-peringkat. Macam mana kita tahu nazalna berperingkat-peringkat? Memang nazala itu memang dalam masa 23 tahun tu. Kalau di Mekah 13 tahun. Jadi ayat-ayat yang turun di Mekah tu selama 13 tahun, kalaulah kafir Quraisy ni mereka berada dalam keraguan, benar-benar ragu, ya, sama ada ayat-ayat ni ayat Allah ataupun tidak, ya, yang Allah telah turunkan ala abdina, kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu, aku cabar kamu. Fa'tu, maka datangkanlah bisuratin, satu surah saja. Satu je surah. Tak payah 114 surah, satu je surah. Yang paling pendek ambillah inna a'tayna kata, ya, ataupun qul huwallahu ahad 4 ayat. Inna a'tayna kal kausar, ya, apa 3 ayat. Min mislihi, yang semisal dengannya, yang semisal dengan ayat Quran tadi, ya. Okey, ada apa soalan? Ada apa tak faham? Perkataan tertinggal. Ada apa? Ya, Tan Sri, ada apa? Okey, nampak saya nampak gaya. Okey ni, faham. Ya, iyalah, ya. Okay, orang lain, Kak Mas, ada apa Kak Mas? Yang lain, orang lain, ya. Akak ni okey je, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Orang lain, ya. Kak Mariatun, ya. Yang lain ni Ustaz tak kenal, ya. Ya. Yang lain ni Ustaz tak cam ni, ya. Ni apa ni? Orang lain ni siapa ni, ya? Nursiah, Datin Nursiah ke ni, ya? Tak tahu, Ustaz tak pasti, ya. Ada soalan perempuan yang lain, ya? Ni Haji siapa ni? Mazlan ke apa, ya? Ada apa-apa? Tuan-tuan, jangan diam. Ya, kalau diam Ustaz tak tahu tuan-tuan punya level of understanding. Tuan-tuan kena respon. Ya. Tadi Ustaz terjemah kuntum tu kamu benar-benar. Kat dalam Quran dia tulis kamu berada.
Berada fi raibin. Salah lah ya Ustaz. Bukan salah, tak tepat. So Sebab ambil kata kalau benar-benar. nak letak apa ni kamu berada, boleh je wa in antum fi raibin. Tu Ustaz sebut tadi. Dan jika antum kamu, Ustaz terjemah satu-satu tuan-tuan. Wow dan in jika antum kamu fi berada di dalam raibin keraguan. Kat mana Ustaz tinggal? Ustaz tak tinggal. Semua Ustaz dah terjemah. Wow dan in jika antum. Tu kalau kita guna antum. Tapi pasal apa Allah guna kuntum? Pasal ada makna, ya. Sebab orang yang tak percaya, dia bukan tak percaya sikit, dia tak percaya langsung. Jadi tak percaya langsung tu makna apa? Benar-benar tak percaya. Ya, dia tak percaya, ya. Contohlah, ya. Kita jumpa dengan Kak Zainab ni, ya. Kawan Kak Zainab contoh. Masa kerja dulu, ya. Masa kerja dulu, ya. Dia kenal lah Kak Zainab ni, ya. Dia kata Kak Zainab ni belajar sains kan. Belajar ilmu perkayuan, ya. Jadi bukannya bidang agama contoh, ya. Dah pencen dah, ya. Kita kata dah 5-6 tahun pencen, jumpa balik. Ya. Jadi bila jumpa balik dia tanya ni, ya, dia dengar Kak Zainab dalam kelas online contoh, ya. Dia pun tanya. Dia kata ni Zainab dulu satu pejabat dengan saya ke? Dia pun terkejut. Macam mana you boleh tengok bahasa Arab dah okey juga, boleh tahan. Ya, knowledge agama pun dah banyak improve, ya. You bukan dia macam ragu-ragu. Itu sikit-sikit je ragu-ragu. Dia dengar suara kita dia dah tahu dah. Tapi dia masih orang kafir Quraisy, dia bukan sikit-sikit ragu dengan Nabi, memang tak percaya langsung. Itu sebab tu kena letak kana depan, campur dengan antum. That's why Kak Zainab dia jadi kuntum. Bukan sekadar antum tetapi kuntum, kana campur antum, ya. Jadi kena ada makna benar-benar tu. Ya, ataupun sungguh-sungguh. Jika betul-betul kamu ni di dalam keraguan, ya, betul-betul keraguan, bukan keraguan sikit-sikit tau. Kalau ragu sikit-sikit, ya, mungkin kita boleh yakinkan dia. Tapi kalau betul-betul ragu, memang macam Abu Jahal. Dia percaya Nabi Muhammad tu Nabi dan Rasul, tak percaya. Ya, Abu Lahab percaya, tak percaya. Abu Lahab kata, kalaulah, ya, ada di kalangan orang Arab, ya, Quraisy yang akan dilantik menjadi Rasul, ya, patutnya aku dilantik. Pasal aku lagi mulia pada Muhammad tu. Maknanya apa tu? Mana dia tak percaya. Ya. Nabi belah bulan dengan jari Nabi. Percaya tak? Mereka tak percaya. Mereka kata selama ni kami rasa Muhammad engkau ni ahli sihir. Malam ni confirm kau ahli sihir. Maknanya apa tuan-tuan? Memang tak percaya betul-betul. Sebab tu kena ada kana depan tu. Faham tak Kak Zainab? Ya Ustaz, dah faham. Boleh Okey. Okey, orang lain ada apa? Silakan. Ustaz, Ya. Ustaz, berada tu perkataan yang mana Ustaz? Berada tu dia tak ditulis tapi faham. Fi. Berada di dalam keraguan. Berada di dalam keraguan. Berada tu tak ada. Fi, ya, di dalam. Dia understood aja, ya. Dalam fi itulah, dalam fi. Ya, contoh kita katakan. Okey, Ustaz tanya Kak Mariatun. Kak Mariatun kat mana? Ya, Kak Mariatun kata fi baiti, dalam rumah. Ya, dalam rumah kan. Apa maksud dalam rumah? Maknanya Kak Mariatun sedang berada di dalam rumah. Itu makna ayat penuh dia. Tapi bila Kak Mariatun jawab, Kak Mariatun kata fi baiti, di dalam rumah saya. Di dalam rumah saya. Kat mana perkataan berada kan tak tulis. Tapi understood tak Kak Mariatun? Ya, okey, understood. Macam itulah tuan-tuan. Macam itulah dia. Ya, tuan-tuan kena buka sikit, ya. Jangan, sebab kita tak boleh terjemah semua literally. Ya, kita tak boleh terjemah semua literally, ya, literally. Wow dan in jika kuntum kamu benar-benar. Benar-benar kat mana? Dekat kana tu. Macam mana boleh kana tu? Tuan-tuan tak boleh tanya semua, ya. Kadang-kadang kita kena terima saja. Dalam hidup ni kadang-kadang ada benda yang kita kena terima je tuan-tuan. Ya. Maknanya bukan level kita, belum level kita untuk tanya lagi. So kita terima je lah. Peringkat awal kan, ya. Kita terima je dulu. Fi di dalam, tapi maksudnya berada di dalam. Kat mana berada tu memang tak ada kat situ, tapi understood. Raibin, keraguan. Min daripada, ma apa yang digabungkan. Min ma jadi mimma. Min campur ma, bila kita gabung jadi mimma. Mimma, ya, ada dua, ya. Min depan, ma belakang. Bila kita gabung seolah-olah, ya, ada double mim. Sebenarnya bukan double mim, sebenarnya min nun mim. Min nun min alif, ya. Pasal apa digabung? Sebab bunyinya mimma. Sebab nun mati bertemu dengan mim.
Ya, dia idgham lah, ya. Jadi mimma, ya, daripada apa yang nazalna kami telah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Yang Allah turunkan apa dia, Puan? Apa Allah turunkan? Al-Quran. Al-Quran. Pasal apa tak tulis Quran situ? Ya, tak mesti letak Quran. Ya, maknanya Allah boleh ganti. Fi raibin, ya, minal Quran nazzalna boleh, tapi Allah tak letak sebab understood. Ya, apa lagi yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Kan Quran. Ala abdina. Pasal apa tak kata ala Muhammadin? Ya, sebab Allah nak bagi tahu hebat macam mana pun Muhammad, dia tetap hamba Allah, dia tetap hamba kami. Sebab tu perkataan hamba lebih mulia daripada nama kita. Sebab tu kalau Allah panggil, wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, ya. Wahai hambaku. Hambaku tu lagi mulia tuan-tuan daripada wahai Muhammad. Ya, sebab tu malam Isra' kan, apa ayat dia? Ya, apa ayat dia kan? Ya, ayat ni ialah Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tak kata pun Muhammad. Pasal hamba tu lagi mulia. Bila Allah panggil kita hamba, oh mulia tuan-tuan. Ya, pasal Allah iktiraf kita hamba. Ya. Kalau kita jadi hamba Allah, oh mulia kita tuan-tuan. Ya. Tapi kalau kita jadi hamba benda lain, ya, jadi hamba abdi ke, jadi hamba duit ke, jadi hamba apa kita panggil, ya, hamba suami ke, hamba isteri ke, hamba apa, tu teruklah tuan-tuan. Ya, hamba duit contoh, ya, hamba harta benda. Ya, hamba anak, hamba cucu, lagi teruklah. Ya, tapi kalau hamba Allah, mulia. Mulia manusia tu hamba Allah. Ya. Sebab itu Allah tulis, Allah letak abdina. Boleh tak Allah ganti ala Muhammadin? Boleh. Tapi Allah ganti. Boleh tak Allah kata, ya, minal Quran? Boleh. Allah ganti mimma nazzalna. Ini kepelbagaian cara menulis lah, tuan-tuan, ya. Okey, faktu maka datangkan, ya. Siapa yang kena datangkan ni? Orang yang menolak tadilah. Siapa yang ragu-ragu tu siapa dia? Kafir Quraisy. Pasal apa kafir Quraisy yang dicabar? Sebab apa kafir Quraisy dicabar, tuan-tuan? Untuk mendatangkan. Sebab apa? Pasal apa mereka dicabar? Kerana mereka ragu-ragu, betul. Kerana mereka ada kepandaian. Apakah kepandaian orang Quraisy? Syarin, apa kepandaian orang Quraisy? Syair, Ustaz. Ya. Berbahasa lah. Kemahiran mereka berbahasa. Ya, bukan syair saja. Mereka pandai pidato. Mereka pandai bersyair. Maknanya mereka memang ahli bahasa. Jadi bila mereka ahli bahasa dan mereka mempertikai Quran. Sebab tu mereka pertikai Quran, tuan-tuan. Pasal mereka ni ahli bahasa. Ya, macam kita lah kan, ya. Jadi ustaz apa ni, apa kita panggil, ya, ustaz apa ni bercakap dalam English contoh, ya. Tiba-tiba ada lecturer, profesor English, dia dengar ustaz cakap, dia pun dia mesti akan petikai pasal dia lagi handal. Dia lagi pakar. Dia kata ustaz punya bahasa broken, English ustaz broken, English ustaz tak grammatically correct, ya. Pasal apa dia berani cakap macam tu? Pasal dia ada kepakaran. Macam itulah orang kafir Quraisy. Pasal dia ingat dia pandai sangat. Ya, bila dia ingat dia pandai sangat, dia tak percaya pula Nabi Muhammad tu. Dia kata Nabi Muhammad ni, kami tak pernah dengar Nabi Muhammad bersyair. Kami tak pernah dengar Nabi Muhammad ni masuk bertanding. Ya, dia bukannya pandai sangat pun. Dia cakap macam tu. Sebab tu mereka ragu dengan Nabi Muhammad. Ya. Wahal kita kata sebab Nabi tak masuk bertanding itulah, maknanya kita kena percaya apa yang Nabi cakap tu daripada Tuhan. Maknanya dia bukan cipta sendiri. Patutnya macam tu kan, tapi dia tak percaya. Ya, sebab tu Allah cabar mereka. Orang Quraisy yang pandai bahasa, pandai pidato, pandai syair. Faktu bisuratin. Datangkanlah, bawalah satu surah saja. Yang paling pendek 3 ayat. Ya. Misli yang semisal dengan Quran tu. Cabaran tu. Ya, sesuailah cabaran tu. Kalau kepada kaum apa kita panggil? Kalau kepada Nabi siapa kita panggil, ya? Kalau kepada Nabi Isa, dah tentulah, ya, dia punya kelebihan dia dalam bidang perubatan, ya. Bila dalam bidang perubatan, maknanya apa, tuan-tuan? Dalam bidang perubatan maknanya ya, mereka akan minta sesuatu yang luar biasa. Contoh, ya, orang yang telah mati. Kalau apa ni Isa kau hebat sangat, orang yang dah mati, yang dah busuk badannya tu, ya, kau hidupkan balik. Sesuailah kita kata Allah cabar mereka. Kalau kamu hebat sangat, ya, orang yang lahir buta tu, ya, kamu celikkan dia. Berani tak? Itu cabaran kepada kaum Nabi Isa. Cabaran kepada Nabi Musa sama juga. Tapi cabaran kepada Nabi Muhammad punya kaum, bahasa. Ya, linguistic ability, tuan-tuan. Ya, linguistic capability. Dia punya rhetoric, dia punya grammar, dia punya vocabulary, ya. Sebab orang Arab memang terkenal dengan perkara tu.
Sebab itulah Allah cabar mereka bawa satu surah. Boleh faham ya? Okey, Tan Sri okey? Ya, insyaAllah. Okey, Faham. sambung lagi ya. Kalau dah faham, kita pergi pula ya perintah yang kedua. Yang pertama faktu, datangkan ya. Ustaz, sebelum tu apa tu saya nak tanya, tak sempat tanya tadi. Dalam yang apa saya punya Quran translation ni, dia kata ayat tu, dan jika kamu meragukan. Boleh Ustaz? Kalau dan jika kamu meragukan, yang macam translation Ustaz dia tu boleh nampak lah fi raibin tu kan. Kalau yang ni kamu meragukan tu tak nampak dalam fi raibin ni. Yalah, itulah masalah. Dia punya ni kira betul lah Ustaz juga ya. Dia taklah salah, tapi kalau Ustaz, jika kamu benar-benar berada dalam keraguan, tu lagi tepatlah sebab kita terjemahkan fi raibin tu. Sebab fi raibin dia bukannya verb. Fi raibin tu dia preposition campur dengan noun. Jadi kalau kita terjemahkan verb macam tak kena. Bukan tak kena, dia tak tepat. Ya, kalau Ustaz kurang tepat terjemahan tu. Okey. Okey ya. Okey ya. Ya, kalau kita ada peluang terjemahkan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bagus kalau kita boleh buat, kalau kita ada dua kan. Macam Kak Zainab contoh ada dua Quran. Ada Quran yang Jakim punya ya, dengan Quran yang apa kita panggil? Yang beliau itu ya, yang apa nama Quran yang beliau itu tu? Apa nama dia? Terjemahan. Quran terjemahan yang beli tu. Apa nama Quran terjemahan tu? Yang macam Ustaz pakai tu lah Ustaz, sama je. Yalah betul lah ya. Yang daripada Masa Enterprise ni kan, yang dekat apa ni Kajang Utama ni. Jadi kalau boleh banding tu lagi bagus ya. Yang Syarin tadi pakai yang Ustaz punya juga ke? Macam Ustaz punya? Bukan? Yang besar warna purple tu kan? Yang besar yang Ustaz pernah tunjuk tu ke? Yang besar warna purple. Ustaz punya warna pink kan itu. Syirin tengok author dia. Pustaka. Al-Ihsan. Al-Ihsan. Samalah. Al-Ihsan lain tu. Yang Ustaz tunjuk hari tu, Ustaz punya Quran besar, Ustaz punya warna pink. Lepas tu Ustaz kata try cari. So dapatlah Ustaz. So saya dah tengok yang ni yang juga tadi. Sebab kalau yang pencetak ni dia apa ni, pengedar ni Sri Saujana punya ni. Masa Enterprise lain ni. Ya. Bukan Masa Enterprise. Lain. Ya. Yang tu yang mana pula? Tengok Ustaz. Yang selalu Ustaz pakai. Lain ke sama? Warna hijau ni. Ya. Tak tahulah kau ada warna lain. Kak apa Zainab punya warna apa? Saya macam Ustaz. Hijau. Hijau ya. Okey, kita tengok aja senang. Al-Baqarah ni ayat 23 je Ustaz tengok. Al-Baqarah ayat 23 kejap Ustaz tengok ya terjemahan dia. Ya. Yang Syarin baca tadi yang tadi itulah. Dan jika kamu meragukan. Yalah sebab Ustaz punya terjemahan ni Ustaz sebahagian kadang-kadang Ustaz tak pakai terjemahan dia ya. Kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang kurang bagus ya. Kalau kurang bagus Ustaz ijazlah. Ya. Dalam Quran saya dia kata dan jika kamu meragui jika kamu meragui Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Yalah. Kalau Ustaz kurang tepat lah ya sebab dia gunakan fi raibin kan. Jadi kalau fi raibin wa in kuntum fi raibin ya. Ayat 23 dan jika kamu meragukan Al-Quran dalam Quran Al-Quran ya. Okey, dalam jika sebab kalau yang kalau yang bukan harfiah lah, yang dalam terjemahan dalam ayat tu dia kata kami berada dalam keraguan. Betul lah kata Ustaz. Kami berada dalam keraguan. Tapi dalam dia punya terjemahan tu yang tepi tu dia kata jika kamu meragui pula dia tukar. Dia buat sentence macam agaknya nak jadi kot. Itulah yang kadang-kadang dia mengelirukan orang tu ya. Sebab kalau Ustaz lebih tepat kita guna kita Ustaz sebutlah ya Ustaz terjemah. Ustaz terjemah harfiah aja. Ya. Ini berasal kepada pengalaman dan pengetahuan bahasa Arab Ustaz lah ya. Wa in kuntum dan Ustaz terjemahkan secara harfiah. Tapi terjemahan harfiah yang kita ada adjustment sikit. Wa in dan jika kuntum kamu benar-benar berada di dalam ya, kamu benar-benar berada fi di dalam raibin keraguan.
Ya. Ya. Maknanya memang kalau kita kata mereka meragui betul juga, ya. Tapi makna tu kadang tak sampai. Ya. Yang kamu benar-benar berada dalam keraguan tu dia tak sampai makna tu. Dia macam apa ni, dangkal aja makna dia tu. Ya, very superficial. Kalau Ustaz pergi lebih dalam lagi. Ya, tak Ustaz, apalah, saya ya. rasa ni dia terjemahan ni nak bagi simple sikit kot, nak bagi mudah Ya. kot. Sebab Mudah. nak bagi beginner faham. Kalau kita nak Ya. baca macam, dan jika kamu berada dalam keraguan, macam dah dia bukan macam proper sentence. So dia orang Ya. yang menterjemah ni mungkin nak bagi simple. Jadi jika Okey, kamu betul. meragui. Ya, ya. Tapi Okey. nanti kita kena tengok balik lah dia punya dia punya makna dalam tulisan tu. Saya punya Quran ni Al-Andalus. Okey, ya. Sebab tu bila Ustaz bagi terjemahan tu, tuan-tuan kena salinlah sikit, letak dalam buku tu. Ya. Ustaz dah letak betul-betul. Cuba dengar balik kan. Wa in, dan jika kuntum, kamu benar-benar fi, ya. Dalam kurungan in bracket, berada dalam raibin, keraguan, mimma, daripada apa yang, ya, maknanya daripada Al-Quran yang nazalna, kami telah turunkan, ya. Jadi dia sebut Al-Quran tu bukan makna 30 juzuk tu, ya. Sebab yang ini cabaran kepada orang Mekah ni. Orang Mekah, ya, maknanya Quran belum turun 30 juzuk sebab belum 23 tahun Nabi pun tak hijrah lagi. Ya, ini cerita Nabi masih di Mekah, yang Quran baru turun dalam masa 13 tahun tu. Mungkin less than 13 tahun lah, ya, sebab cabaran mereka tu di awal lagi. Jadi mungkin peringkat awal. Jadi mereka tak percaya, ya. Jadi Quran tu pula kami turunkan ala, ke atas, abdina, hamba kami. Hamba kami itu Nabi Muhammad lah. Ya, faktu, maka aku cabar kamu, datangkanlah bisuratin, satu surah, mimisli, yang semisal dengannya, dengan Quran tu. Wad'u, dan ajaklah, serulah, syuhada akum. Syuhada ni bukan orang yang mati syahid. Ya, syuhada sini maknanya kawan-kawan kamu. Ya, di sini diterjemahkan your witnesses. Syuhada tu plural, ya, plural form. Untuk kalau seorang kita panggil syahid, jamak syuhada. Syuhada ada dua makna. Satu, syuhada maknanya orang yang syahid dalam perang. Yang kedua, orang yang menyaksikan peperangan tersebut. Jadi kalau di sini bukan perang lah, ya, orang yang sama-sama datang menghadiri. Contoh Abu Jahal diajak Abu Lahab, Abu Sufyan, diajak, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah, diajak semua tokoh-tokoh bahasa Arab dan juga apa kita panggil pemidatu-pemidatu dan penyanyi-penyanyi Arab tu, Quraisy tu, dikumpulkan semua, ya, 50 orang ke 60 orang, mereka sama-sama cuba buat ayat, tak mampu dia. Ya, dan mereka tak buat pun, ya, sebab mereka tahu mereka tak akan mampu buat. Sebab mereka dengar Quran pun dah terkasima dah. Ya, mereka dah rasa Quran tu sesuatu yang luar biasa. Ya, syuhada akum. Ya, para penyaksi di sini disebut sebagai your witnesses. Min dunillah, selain daripada Allah. Jadi kalau nak minta tolong, kamu nak seru kawan-kawan kamu. Ya, seru kamu punya kenalan-kenalan, tokoh-tokoh kamu, ya. Min dunillah, selain daripada Allah. In kuntum sadiqin, jika kuntum, sekali lagi. Ya, jika kamu benar-benar, ya, jadi kamu benar-benar sadiqin, kamu benar-benar orang yang benar. Ya, in kuntum, in, jika, dua kali in, ya. Tadi in, wa in kuntum. Ya, sekarang ni in kuntum je. Pasal apa kuntum? Asalnya antum. Ya, in antum sadiqin. Ya. Kalau in antum sadiqun. Ya, dia bukan in antum sadiqin. Sekarang ni pasal jadi kana campur antum, ya. Ini susah sikitlah, ya, tapi Ustaz bagi tahu dulu. Ya, kalau in antum boleh, tapi bunyinya in antum sadiqun. Tapi kalau in kuntum, dia dah jadi sadiqin, tak boleh jadi sadiqun dah. Pasal kana yang masuk tu memberi kesan kepada sadiqin tu. Tak apalah, yang penting tuan-tuan tahu, in tu makna jika, ya, if, ya. Yang kuntum ada gabungan antara kana campur antum, kemudian sadiqin, ya, sadiqin orang-orang yang benar. Dia ramai. Sebab beramai? Sebab nak bagi tahu tentang syuhada tadi. Ya, sebab yang datang nak lawan Nabi tu bukan seorang, ramai. Jadi bila ramai, maknanya bukan satu, lebih daripada dua. Minimum tiga atau lebih. Maknanya dia plural form. Syuhada adalah plural apa tu, Kak Mariatun? Syuhada plural apa tu? Feminin ke maskulin tu? Syuhada. Maskulin. Maskulin.
Maskulin. Dia bukan maskulin tu. Dia memang maskulin tapi dia bukan maskulin. Oh, apa pula? Yalah. Pelik kan? Dia maskulin tapi dia bukan maskulin. Pasal dia adalah broken plural. Dia mana ada lain lagi lah. Dia tak boleh lari. Kalau dia bukan maskulin, dia feminin. Kalau bukan, dia akan jadi broken. Jadi syuhada ni dia memang maskulin. Dia memang maskulin tapi dia bukan maskulin plural. Faham tak? Faham Ustaz. Syuhada tu memang dia orang lelaki, orang jantan memang. Tetapi kita tak boleh panggil dia plural untuk maskulin. Nama dia bukan maskulin plural. Sebab kalau maskulin plural ni Sodikin ni yang ada ya nun kat belakang kat Zainab kan, ya? Sodikin kat Mariatun, Sodikin. Inilah maskulin plural. Kalau syuhada mana boleh maskulin plural? Dia memang maskulin. Tapi dia bukan maskulin plural. Ya, dari segi jantina dia memang maskulin. Dari segi plural dia bukan maskulin plural. Dia adalah broken plural. Tuan-tuan boleh tak faham tu? Ustaz, Okey. Ya. kamu 106 page. 106, ya. Dia ada syuhudun, ashadu, syuhada. Yalah, syuhada tu dia punya broken plural lah. Ya. Muka surat 106 ya. 106. Buku mana? 106. Buku ni ya, kamus terjemahan kamus jadid ya. Oh, kamus. Bukan Ustaz, kamu broken plural. Oh, kamu broken plural. Bukan semua ada ya. Jadi kamu broken plural ni memang dia broken plural lah. Dah tahulah ya. Jadi banyak bentuk broken plural dia, bukan syuhada satu je lah. Tapi syuhada tu yang paling popular yang selalu Quran guna. Tak apalah, kita memada dengan syuhada saja. Syuhada jantinanya lelaki tetapi dia bukan plural lelaki. Dia adalah broken plural. Bentuk dia, cuba tengok bentuk dia. Broken plural dia ada waw nun kat belakang kan? Ya. Broken plural Kak Mas, dia sodikun, sodikin. Itulah broken plural. Boleh faham kan? Tuan-tuan dan perempuan yang lain, okey ya? Boleh? Boleh tak boleh? Sodikin ke cakap syuhada Ustaz? Tak. Syuhada tu broken plural. Ustaz nak bagi tahu. Kalau nak broken plural, syuhada ni contoh dia. Kalau nak masculine plural, sodikin ni contoh dia. Tak dapat? Okey, dapat. Ya? Kita cerita dua benda ni. Kita sedang menceritakan syuhada, betul? Sebab tadi kan Ustaz tanya pada Kak Mariatun. Kan soalan tu bertitik tolak. Ustaz tanya. Ustaz kata syuhada ni Kak Mariatun, dia masculine plural ke feminine plural? Kak Mariatun pun jawab, dia masculine plural. Ustaz kata tak betul. Dia memang masculine, tapi dia bukan masculine plural. Ingat tak? Itu asal dia tadi. Ya. Jadi bila macam tu perempuan dah macam apa ni? Ya. Jadi Ustaz kata kalau syuhada tu masculine plural, mestilah bentuk dia macam sodikin ni. Sodikin, sodikun tu barulah betul masculine plural. Tapi kalau syuhada, mana ada bentuk masculine plural? Syuhada tu, cuba tengok syuhada. Mana ada waw nun kat belakang? Mana ada ya nun? Kan tak ada. Jadi bila dia tidak ada waw nun atau ya nun di belakang dia menunjukkan dia bukan masculine plural walaupun dia masculine. Tapi dia bukan masculine plural, dia broken plural. Dapat tak tuan-tuan? Susah ke Ustaz cakap ni? Thank you. Ya. Kak Mariatun dah dapat dah yang lain-lain ni. Ya, Ustaz bimbang yang lain sebab yang lain tu diam ya. Jadi macam mana tu? Ya. Boleh okey ke? Syarin okey? Tan Sri okey? Faham Ustaz, faham. Okey, alhamdulillah. Kena tengok prinsipal dia lah. Kalau kata Ustaz kata kalau ada ya nun tu, sodikin, bermakna kataan yang sebelum tu kan, syuhada tu cannot be masculine plural lah. Betul, sebab dia punya bentuk dia kan. Structure so dia, physical kita structure faham dia. dia punya prinsipal inilah, dia punya konsep ni. Baru boleh faham. Kalau kena faham macam ni saja, mungkin confuse lah nanti. Kita takut ada yang benda-benda lain, kita terconfuse pula kan. So, you understand this and then perhaps we try to remember that lah. Pasal masculine plural, jadi mesti ada waw nun kat belakang tu. Ya. Contoh kan macam Ustaz sebut ni ya. Okey, ni Ustaz sebut satu contoh ni yang Ustaz tunjuk ni.
As-samawat. As-samawat ni plural ni. Plural lah, ha? As-samawat ni plural kan? Ya. Okey, Ustaz tanya, mudah aja. As-samawat tu masculine plural ke Tan Sri? Ni feminine plural. Tak. Ustaz tanya soalan. Oh. Ustaz tanya, Ha? as-samawat tu masculine plural ke bukan? Bukan. Mestilah bukan sebab masculine plural ada waw nun kat belakang atau ya nun kan? Okey. Okey. Okay. As-samawat ni takkanlah as-samawat ni broken plural, bukan. Takkanlah as-samawat ni masculine plural, bukan. Pasal mana-mana noun, mana-mana plural yang ada alif ta kat belakang. Kan ada alif ta ni. Alif ta ni kan? Alif ta kat belakang. Ya. Mana-mana yang ada alif ta, automatik dia adalah feminine plural. Feminine. Jadi sampai bila-bila pun, sampai bila sampai kiamat besok pun, sampai di syurga kita besok, yang ada alif ta ni semua feminine plural. Kalau ya nun, ya nun barulah masculine plural. Ya. Contoh macam al-lazina kan? Al-lazina ni masculine ni. Masculine sebab ada ya nun kat belakang. Ya. Ya, ada ya nun kat belakang. Kalau malaikah ni masculine ke feminin? Nampak macam feminin. Pasal apa feminin? Feminin alif ta. Oh, tak. Alif ta. Okey. Broken plural. Broken. Mesti dia broken punya. Ya. Dia tak ada ya nun, tak ada alif ta, broken plural. Ya, betul. Ya, kita tengok lagi yang lain ni. Tengok lagi, ya. Contoh kita kata, okey, tabayyana rusydu minal ghayyi faman yakfur bit taghut. Taghut, ya. Taghut ni dia bukan plural. Ya, dia bukan plural, ya. Sebab dia bukan tak ada ya waw nun, dia ada waw ta, bukan. Dia tak masuk, ya. Kita ambil yang ada, nanti Ustaz bagi atas lagi. Contoh-contoh, ya. Apa contohnya? Mukinin ni dia. Mukinin. Ya, mukinin ni. Ni Ustaz highlight ni. Mukinin ni broken ke feminin? Masculine plural. Macam mana tahu? Ya nun. Dari ya nun. Kan senang tu. Bila kita tengok dia punya physical structure dia. Ya, physical structure. Ini banyak ni Ustaz, masculine plural. Tu'adun. Bukan tu'adun, bukan masculine plural ni. Bukan tu'adun pula. ni dia present tense verb. Aduh. Mana beza? Sebab ni mungkin ni ada mim depan. Bila mim baru dia noun. Tapi kalau ni tawaw, mana ada noun? Dia memang present tense verb, tapi present tense verb untuk masculine plural. Present tense verb. Kak Madatun dah bercampur dah ni. Dia dah bercampur dah. Ya. Dia tu'adun. Beza kan? Mukinin kan mim depan. Bila mim tu noun lah. Tapi ini kan ta, hamzah, nun, ya, ta. Kan dia present tense. Memang dia berakhir dengan waw nun kat belakang. Waw nun kat belakang menunjukkan dia memang plural. Tetapi dia bukan noun. Dia bukan noun ni. Tu'adun ni bukan noun. Ya, tu'adun ni adalah present tense verb, tetapi present tense verb untuk plural. Ya, tu cerita dia. Okey, ya, perempuan nak kena bila baca Quran, sebab kita baca Quran setiap hari. Akifun ni contoh akifun. Akifun kan? Akifun. Sebab dia tak ada hamzah nun yata, mana dia noun. Walaupun tak ada mim depan, dia ada ain tapi dia noun. Ya, dia apa ni? Plural apa ni? Akifun. Masculine. Okey, dah dapatlah, senang je. Tamasil, tengok tamasil. At-tamasil. Ni plural ni. Plural apa ni? Tamasil ni. Broken plural. Pasal apa kita kata broken? Sebab waw nun tak ada. Ada ta pun tak ada. Kan macam tu. Simple je. Kita kena kenal dia punya physical structure. Okey, Ustaz tanya ya. Ustaz duduk, rumah Ustaz 2 tingkat. Rumah Ustaz 2 tingkat, ya. Jadi bila orang tanya, Ustaz duduk apartment ke landed house? Ya. Orang boleh tak 2 tingkat tapi apartment? Boleh. Duplex. Double story tapi apartment, boleh kan? Ya. Ada. Boleh. Memang boleh. Ya. Sebab tu information yang Ustaz bagi tu kena lengkap lagi. Ya, orang tanya, Ustaz punya rumah double story ke single story? Ustaz kata rumah Ustaz double story. Oh, makna landed house lah. Dah. Ustaz duduk apartment. Ya, Ustaz duduk dekat apa kita panggil apartment tertentu lah, ya, service apartment. Dia double story. Tapi Ustaz kata double story tak mesti landed house. Dia kena tanya lagi.
Ustaz apa ni beli tanah ke? Ya ustaz beli tanah. Kalau ustaz beli tanah dah tahu dah mesti landed house. Ya. Bila kita tengok fizikal dia kita kena dapat info lain lagi. Macam tadi ya. Bila Kak Mariatun tengok tu adun, ya tu adun tadi, tawau tadi tu adun kan ni yang bawah ni. Kak Mariatun pun kata, ini masculine plural lah ni. Pasal ada waw nun belakang. Jangan tengok belakang saja, tengok depan juga. Dia berbeza dengan mukinin. Ya, mukinin. Mukinin sebab mim depan. Ada li pula. Bila li depan, preposition, dia masuk kepada noun, dia memang masuk kepada noun. Ini memang masculine plural. Macam itulah cara dia. Ya. Jadi kita kena selalu tanya-tanya. Bila kita baca Quran tu, kita kena tanya-tanya diri kita. Kita kena tengok, ini plural ke bukan? Plural ke bukan? Ya. Bila kita tengok, baru. Macam tukhrajun. Kak Mariatun, tukhrajun ni, masculine plural ke tukhrajun? Tukhrajun dia ada ta depan tu dia verb Ustaz. Dia present tense verb. Present tense verb ya. Tetapi present tense verb ni untuk singular ke untuk plural? Plural. Sebab ada waw nun belakang. Macam itulah. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, perempuan dah dapat dah. Cuma dia belum gigit lagi tu. Ya, perempuan kena gigit dengan gigi geraham, jangan gigit dengan gigi depan. Kamera tu gigit dengan gigi depan ni. Patah dah gigi Ustaz. Nak baca tapi gigit tu susah. Kena gigit, ya. Memang kena gigit. Sebab bila kita gigit, baru dia dapat. Ya, itu cerita dia. Ya. Okey, ya. Dah selesailah. Ya, kita punya perbincangan untuk ni. Kita hujung-hujung ni kita tambah-tambah sikit kalau ada. Ya, nombor 6 tadi dah selesai. Nombor 7 kita sebut ila tadi dah selesai. Nombor 8 in, ya. Cuma malam ni siapa yang tak tengok. Ya, kita Kak Masyitah tak ada malam ni, ya, dia ada di luar kawasan. Ya, Kak Liz pun tak ada, ya. Kemudian Haji Megat pun tak ada, ya. Apa ni, Puan Sri ada ke malam ni? Puan Sri Inson ada ke? Nampak tak ada nama, ya? Tak ada Ustaz. Okey, tak ada, ya. Nanti mereka kena tengok baliklah perbincangan malam ni. Saya ada. Sebenarnya. Ada? Ada. Oh, dah pakai orang lain punya ke apa, Puan Sri? Tak, saya punya juga tak tahu macam mana. Kadang saya punya tak ada nama keluar. Nama lain. Nama Tok pula tu, Tok something. Tok Lenovo. Oh, Tok. Cucu saya punya. Lenovo. Tok Lenovo ni. Ya. Tak apa. Okey. Sorry Puan Sri. Tak apa. Ni anak tolong beli dia dah tahu semua ni. Saya tak pandai nak set semua. Okey, tak apa. Yang masalah set tu nanti cucu boleh tolong. Tapi hari ni ada tak apa-apa nak tanya soalan? Tak ada Ustaz. Saya cuba dengar apa yang Ustaz ni. Cukup ni. Ya. Okey. Jadi di ujung perbincangan kita ni, ya, di ujung bincang kita habiskan ayat ni, ya. Habiskan. Kita ulang balik ni. Ya, ayat 23 suratul Baqarah. Ya, kita sambung saja. Wad'u dan serulah, ya. Wad'u serulah, panggillah, invite lah. Syuhada aku tengok syuhada pasal dia adalah ya, dia dalam bentuk apa tu, dalam bentuk objek. Bila dia objek syuhada kalau dia subjek syuhada ya, kalau dia datang selepas preposition syuhadai, tapi tak boleh, ya, dia syuhada pasal dia jadi objek. Panggillah, serulah, ya, apa ni, kawan-kawan kamu. Panggillah penolong-penolong kamu. Dia jadi objek. Ya, minumlah kopi. Kopi itu objek. Makanlah nasi. Nasi itu objek. Panggillah kawan-kawan kamu. Objek. Bila objek, kena baris fathah. Syuhada. Ya. Dan syuhada, kita dah sebut, dia adalah, ya, apa ni, broken plural. Sebab dia tak ada tanda masculine, waw nun, dan tidak ada tanda feminin, alif ta. Tak ada. Ya, sebab tu dia broken plural. Untuk tahu, untuk confirm dia broken plural, kena belilah, ya, kamus broken plural yang Ustaz dah share dalam grup lah, ya. Kalau apa mungkin nanti Kak Zainab boleh share sekali lagi, ya, dia punya muka depan tu, ya, supaya yang belum beli nanti boleh beli online saja. Ya, syuhada akum. Syuhada itu first noun, kum second noun. Tapi pasal apa kum tak dibaca kumi? Pasal dia adalah pronoun, dia ganti nama. Bila ganti nama dia tidak terkesan. Pasal ganti nama ni dia abnormal noun. Abnormal. Bila abnormal noun tak boleh nak baris lah. Tak boleh nak bariskan syuhada akumi, tak boleh. Syuhada akum juga.
min dunillah, selain daripada Allah. Kita tak terjemahkan min tu. Ya, min duni, daripada selain Allah, tak. Kita kata min duni tu satu frasa. Min duni maknanya selain, sudah. Tak payah terjemah harfiah. Ya, dia frasa. Min duni. Pasal apa baca duni? Pasal ada min depan. Kita tak bolehlah baca min dunu, min duna, tak boleh. Kalau min tu tak ada, boleh baca duna. Ya, tapi sebab ada min duni. Allahi, sebab dia adalah second noun. Pasal apa dia second noun? Pasal duni tu first noun. Duni tu first noun. Ya. Pasal apa duni dibaca baris bawah? Kerana ada min. Pasal apa Allahi baris bawah? Kerana dia second noun, dia datang selepas duni. Ya, sebab tu tak boleh baca min dunillahu, salah. Min dunillaha, salah. Min dunillahi, betul. Okey, boleh ya. In kuntum, in jika kuntum kamu benar-benar sodiqin, orang-orang yang membenarkan, ya. Yang membenarkan. Sodik ni orang yang benar. Macam Nabi Muhammad kan dipanggil as-sodiq. Ya, Muhammad as-sodiq, Muhammad yang memang benar, tak menipu, tak pernah bohong, itu sodik. Kalau ramai, sodiqin, ramai, plural. Ya, plural untuk lelaki, sodiqin, itu jawapan dia. Okey, ya, selesailah kita punya perbincangan untuk hari ni, ya. Kalau ada soalan, Ustaz layan dulu. Kalau ada apa-apa, silakan. Untuk ayat ni, ayat 23. Ada apa? Yang tadi syuhada ni, ni sebenarnya ini betul-betul alif madah ya. Alif madah. Yang syuhada, betul ya. Adakah sebab dia separate ni dal dengan alif ni dia separate, jadi kita kata ni alif madah. Tapi ingat tadi yang fa tu, ingat ni dah Ustaz, fa mana tu, fa amana kan. Dan itu sambung fa dengan alif tu sambung tu, saya confuse, saya ingat itu alif madah. Sebab fa dengan alif memang boleh sambung, dal dengan alif tak boleh sambung. Dal mana boleh sambung alif? Tak boleh lah. Jadi itu bukan dia punya ciri, bukan ciri kita nak kenal lah sama ada alif madah atau tidak lah. Alif madah asalkan alif tu dibaca panjang. Dua harakat. Saja. Memang dia madah. Madah mana yang dipanjangkan. Ya. Tetapi di sini syuhada ni dia panjang sebab ada alif madah tadi, dan dia juga ada hamzah di belakang. Okay. Kalau dia alif madah saja dua harakat. Tapi kalau dia alif madah diikuti oleh hamzah, dia jadi 5 harakat, 4 atau 5 harakat. Syuhada. Ya, syuhada. Ya. Sebab dia adalah mad wajib. Kalau tajwid dipanggil mad wajib muttasil, itu kalau tajwid lah. Ya, Ustaz tak berminat nak cerita detail lah. Ustaz boleh cerita detail ya, tapi nanti pergi ke subjek tajwid pula. Tak, kita fokus je pada bahasa Arab. Okey ya, syuhada itu adalah broken plural ya. Kum makna kamu, min duni kita terjemahkan sebagai selain, Allahi Allah. In jika kuntum kamu benar-benar. Dekat mana duduk benar-benar tu? Dekat kana tu. Sebab kuntum, Puan Sri, kuntum daripada kana campur antum. Kana campur antum. Antum jadi kuntum. Jadi kuntum. Ya. Boleh tak baca kana campur antum? Kantum tak boleh. Dia memang kuntum bunyi dia. Ya. Jangan buat lawak pula. Kantum tak boleh. Kuntum. Ya. Sodiqin. Orang-orang yang benar. Sodiqin tu plural kan? Plural apa tu? Plural. Plural noun. Yanun. Masculine. Masculine plural. Jangan teragak-agak lagi. Kalau yanun, wawnun itu masculine. Kalau alif ta itu feminine. Kalau dua-dua ciri itu tak ada, automatik kita dah tahu dah. Dia adalah broken plural. Okey. Dia sebenarnya tak susah tuan-tuan. Tapi kita kena ulang-ulang. Bila baca Quran tu, ya, Puan Sri, Tan Sri, semualah, ya, perempuan dan perempuan sekalian, ya. Bila kita baca Quran tu, kita kena tengok satu-satu tu. Kita tengok, renung balik. Kita kata ni masculine ke, ya, apa kita panggil broken ke apa. Kita kena identify lah, ya. Sebab yang tu Quran terjemahan tak boleh tolong. Quran terjemahan dia bagi makna. Ya, kadang-kadang makna dia pun kurang tepat, ya. Jadi kita nak kenal pasti yang ini present tense, yang ni past tense tu, itu kelas kita ni lah yang boleh membantu dia, insya-Allah. Ya, dia akan bantu kita. Dan bila kita baca Quran, ya, kita dah upgrade kita punya understanding tu. Ya, orang akan tanya, ada okey Ustaz, ni Ustaz ceritalah. Ni bukan nak
nak jack Tan Sri tak? Ya, sebab Ustaz ada kenal satu your staff dulu masa kerja Tan Sri. Ya. Tak sebut nama dia lah, ya. Kebetulan dia belajar dengan saya di kelas lain lah, ya. Jadi dia kata saya perasan dalam Ustaz punya kelas tu ada Tan Sri Hasmah. Saya kata ya betul Tan Sri Hasmah. Tan Sri Hasmah yang dulu lembaga hasil kan. Ustaz kata ya betul. Ya. Dia berbeza lah dengan dulu. Tengok dia punya knowledge dah bagus lah. Dia puji. Ya ke? Bila aku cakap dengan dia. Dia puji. Ya. Ustaz kata, ya, dia Ustaz orang perempuan ni lah. Ustaz tak sebut dia punya nama dia. Dia perempuan Ya, apa dia? Perempuan dia. Dia perempuan lah. Dia perempuan. Hajah lah. Ya. Hajah, Ustaz tak sebut nama. Jadi Ustaz kata, Hajah tak masuk kelas Arabik, Qurani Arabik lagi. Hajah masuk Qurani Arabik, dengar Tan Sri punya persoalan-persoalan, lagi akan kata, oh, maknanya jauh dah Tan Sri meninggalkan dia. Tak adalah jauh Ustaz. Itu comparison. In comparison to her lah, to her. Sebab dia tak ikut Qurani Arabik lagi, dia tak ikut. Ya, dia baru ikut kelas lain. Ya, Ustaz kata, dia cuba datang Qurani Arabik. Oh, dia kata, saya lah belum bersedia nak masuk kelas tu. Tak apalah. Tapi maksudnya, Ustaz cerita ni nak bagi tahu perempuan, sebenarnya knowledge kita dah banyak dah sebenarnya. Exposure kita dah banyak dah. Sebab kelas kita dah lama dah. Ya, kelas kita dah 2 tahun. Ustaz lebih daripada 2 tahun kan, kelas kita ni. Ya, macam Kak Zainab dah berapa lama ikut kelas ni Kak Zainab? Saya masuk 2 tahun. Masuk 2 tahun. Kalau Kak Zainab pun dah 2 tahun, orang lain lagi awal lah. Ya, macam tu ceritanya. Okey, ya Ustaz nak berhenti di sini. Terima kasih atas perhatian, pertanyaan. Ya, boleh lagi bertahan sampai ke hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Dengar balik, ulang balik rakaman. Ya, minta maaf yang awal-awal tadi kita lambat sikit rakam, tapi Ustaz dah ulang banyak dah. Tengok balik, mudah-mudahan ada manfaat. Okey, sekadar tu terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terus on.